Assalamualaikum dan selamat pagi bersama saya Syahrul Islam dalam Berita Pagi edisi Selasa 16 November 2021. Ahli-ahli Parlimen Kerajaan telah diberi taklimat dan ruang mengutarakan soalan serta pandangan mengenai inisiatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM bagi tahun 2022 semalam. Menerusi sesi taklimat itu, Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata KKMM turut memaklumkan inisiatif-inisiatif kementerian yang terkini kepada ahli Parlimen bagi perhatian dan tindakan selanjutnya. Termasuklah konsep jaringan keluarga Malaysia untuk meningkatkan community empowerment dan juga community keluarga Malaysia dan juga pusat ekonomi desa pusat ekonomi digital keluarga Malaysia, invention ataupun penambahbaikan yang sedang kita lakukan yang memerlukan sokongan dan juga dokongan daripada ahli-ahli parlimen di kawasan mereka masing-masing. Beliau berkata kepada media selepas sesi taklimat selama hampir 1 jam yang disampaikan Ketua Setiausaha KKMM, Datuk Seri Muhammad Mantak, sebelum majlis dibuka untuk sesi soal jawab. Antara isi taklimat itu adalah intipati belanjawan tahun 2022 dan program KKMM termasuk pakej peranti keluarga Malaysia dan pakej remaja keluarga Malaysia serta pelan jalinan digital negara Jendela. Turut hadir Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi dan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin. Baik, ini perkembangan COVID-19. 97.6% atau 5,017 daripada keseluruhan 5,143 kes baru dicatat adalah kategori 1 dan 2, masing-masing tidak bergejala serta bergejala ringan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 126 kes atau 2.4% pula dalam kategori 3, 4 dan 5 iaitu mereka yang mempunyai radang paru-paru, memerlukan bantuan oksigen dan alat bantuan pernafasan. Kumulatif kes kini meningkat kepada 2,551,452 kes. Sementara itu, sebanyak 526 kes kini dirawat di unit rawatan rapi, manakala 250 lagi kes memerlukan bantuan pernafasan. Dalam pada itu, 3 kluster baharu dikenal pasti dengan kluster aktif kini berjumlah 250. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Orang Asli Satak Batu Talam di Raub Pahang yang sepatutnya tamat tengah malam tadi dilanjutkan hingga 23 November depan. Keselamatan Negara Datuk Rozimat Saad menerusi kenyataan berkata, pelanjutan itu dibuat setelah meneliti penilaian risiko dijalankan Kementerian Kesihatan dan trend penularan jangkitan COVID-19 di lokaliti berkenaan. Sementara itu, PKPD di Pos Betau, Ulu Julai di Lipis serta Taman Amalina Lestari di Raub Pahang ditamatkan tengah malam tadi seperti dijadualkan. Tiada pertambahan PKPD dikenakan. Tanggungjawab sebagai pemilih awal bakal dilaksana 9,217 anggota tentera dan pasangan serta 2,340 anggota polis pada hari pengundian awal di Melaka hari ini. SPR menetapkan SOP ketat di pusat pengundian awal termasuk 4 slot waktu kehadiran mengundi. Pengundi boleh membuat semakan menerusi aplikasi My SPR Semak atau portal semakan daftar pemilih SPR. Proses pengundian awal bakal disaksikan ejen-ejen yang bertanding dengan SOP ketat. SPR akan turut menyiarkan proses pengundian secara langsung menerusi laman sosial Facebook rasminya. Hanya 4 DUN tidak terlibat untuk proses undi awal, masing-masing Tanjung Bidara, Pengkalan Batu, Duyung dan Serkam.
Nolong pegawai pengurus undi awal N11 Sungai Udang, Nur Azli Sulaiman berkata, 150 petugas terlibat untuk proses undi awal di 5 pusat mengundi di DUN ini. Ia melibatkan Balai Polis Sungai Udang, Sekolah Kebangsaan Kem Terendak 1, Sekolah Kebangsaan Kem Terendak 2, Sekolah Menengah Kebangsaan Kem Terendak dan Dewan Borhan. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Razali Abu Samah menjelaskan 24 pusat undi awal dibuka di Balai Polis dan Ibu Pejabat Polis Daerah termasuk di Ibu Pejabat Polis Kontingen. Kesemua kertas undi itu hanya akan dikira pada 20 November bermula 4 petang. Saudara, secara keseluruhannya seramai 11,557 pengundi berdaftar bakal melunaskan tanggungjawab mereka sebagai pemilih awal hari ini di 31 pusat mengundi awal di seluruh Melaka. Untuk mendapatkan gambaran awal di lokasi, kita bersama wartawan Muhammad Ashraf Ishak yang kini berada di Sungai Udang, Melaka. Ashraf, silakan. Baik, terima kasih Syairul di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berita langsung secara terus kami bawakan kepada anda dari SK Terendak 2 bagi kita sama-sama menyaksikan proses pengundian awal yang bermula pada hari ini, dan tepat pada pukul 8 pagi nanti maka tira demokrasi bagi rakyat Melaka akan dibuka seluas-luasnya bagi mereka, membolehkan mereka untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili mereka di kawasan mereka dalam tempoh 5 tahun akan datang. Dan proses ini akan dimulakan oleh anggota tentera dan pasangan serta polis pada hari pengundian awal ini, di mana seramai 9,217 anggota tentera dan pasangan serta 2,340 polis layak untuk keluar mengundi awal pada PRU DUN Melaka kali ini. Dan alhamdulillah cuaca pada hari ini diramakan baik oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia bagi kawasan undi awal ini yang akan melancarkan lagi proses pengundian awal pada hari ini. Dan seperti yang semua sedia maklum, pelaksanaan pilihan raya pada kali ini dilakukan dalam suasana norma baru. Justru pelaksanaan pada mengundi awal pada hari ini dilakukan dengan penetapan SOP yang ketat oleh pihak SPR dan MKN bagi melancarkan lagi proses pengundian pada hari ini. Dan saya kira setakat itu saja perkembangan kini dapat saya kongsikan dari SK Terendak 2. Kita kembali bersama rakan tugas Syairul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ashraf yang berada di Sungai Udang, Melaka. Proses pengundian awal hari ini turut dilaksana di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka. Untuk laporan penuh, kita bersama dengan Nurul Ashikin Abdul Halim. Silakan, Ashikin. Baik, terima kasih Syairul. Berintas langsung seketika bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim bagi proses undi awal sempena PRU DUN Melaka ke-15. Untuk proses undi awal hari ini yang berlangsung di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Kontingen Melaka IPK Bukit Beruang, yang merupakan antara lokasi undi awal melibatkan pegawai dan anggota polis. Untuk makluman penonton, untuk undi awal melibatkan pihak polis ini terdapat 24 pusat undi awal yang disediakan di 24 DUN, dan mengikut rekod Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, undi awal bagi pegawai dan anggota polis melibatkan seramai 2,340 pegawai dan anggota, merangkumi pegawai dan anggota yang bertugas di kontingen Melaka, pegawai dan anggota yang bertugas di kontingen luar, anggota Marin, pegawai dan anggota yang bertukar ke Sabah dan Sarawak, pegawai dan anggota kontingensi serta pegawai dan anggota bersara. Dan di IPK Melaka ini sendiri terdapat 2 saluran mengundi disediakan. Seperti anda dapat lihat di belah kanan saya merupakan saluran 1, manakala di sebelah kiri saya merupakan saluran 2 untuk proses undi awal pada hari ini. Dan untuk memastikan kelancaran proses undi awal, seramai 137 pegawai dan anggota polis turut bertugas di semua 24 lokasi undi awal. Untuk proses undi awal di sini, apa yang disediakan?
oleh pihak SPR bagi mencegah penularan COVID-19 ialah penyediaan pengimbas suhu badan dan kod QR MySejahtera. Selain itu, turut disediakan kemah khas bagi pegawai dan anggota bergejala untuk mengundi selain kemah Kementerian Kesihatan KKM untuk sebarang kes-kes kecemasan. Malah untuk makluman anda, petang semalam pihak SPR turut melaksana proses sanitasi di sekitar Dewan Serbaguna IPK Melaka ini bagi mencegah penularan COVID-19. Dan proses mengundi awal hari ini akan bermula pada jam 8 pagi sebentar lagi sehingga jam 5.30 petang. Jadi itu sedikit perkongsian daripada saya dari Dewan Serbaguna IPK Bukit Beruang Melaka. Kembali bersama rakan setugas di studio, silakan. Baik, terima kasih Hashkin Halim dari Melaka. Saudara, siaran Berita Pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti Berita Pagi eksklusif di saluran Berita RTM dan saluran OK. Pastinya yang sahih di Berita RTM. Bertemu kembali. Langkah Kerajaan Negeri Kedah untuk tidak lagi mengeluarkan lesen premis perjudian wajar dicontohi negeri-negeri lain. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari, aktiviti penjualan arak juga turut dihadkan di Kedah bagi menangani masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Apa yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kedah dan sepatutnya menjadi contoh pada negeri-negeri lain kerana bidang kuasa untuk menghadkan lesen dan juga menyambung ataupun tidak lesen untuk premis judi ini hak bidang kuasa PBT. Jadi tindakan negeri Kedah itu adalah merupakan tindakan yang dicontohi daripada Kelantan dan juga Terengganu yang sudah lama tidak ada premis judi seperti itu, dan insya-Allah selepas daripada ini, saya yakin dan percaya ianya akan disambut baik oleh pihak PBT lain. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Konvensyen Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah Peringkat Wilayah Persekutuan di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, mengulas mengenai status Bank Susu Bayi Perawatang, Datuk Marzuq berkata pihaknya kini sedang meneliti isu tersebut berdasarkan keadaan semasa masyarakat serta fatwa bagi mengelakkan kekeliruan masyarakat. Transit aliran ringan LRT di Bandaraya Ipoh antara rangka pembangunan Kerajaan Negeri Perak dalam menyediakan hub pengangkutan yang lebih moden selain mengatasi masalah kesesakan pada masa akan datang. Esko Negeri Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata ia antara lain bagi mengembangkan lagi kebolehcapaian dan kemudahan kepada penduduk tempatan termasuk pelancong asing. Sebagai permulaan, katanya, hub pengangkutan berkenaan akan dibangunkan di kawasan seluas kira-kira 60 hektar di sekitar stesen kereta api Ipoh. Ipoh Central lah. Ya. Satu hub pengangkutan yang lebih efisien, lebih moden saya rasa, sebab Ipoh ni kita masih lagi banyak berasaskan kena drive in, ya, rather than public transport. Jadi ini antara perkara-perkara yang ingin kita perbaikilah supaya ini menjadi satu, orang kata, meningkatkan accessibility kepada bandara Ipoh dan memberikan kemudahan kepada mereka yang datang kunjung. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program publicity dan penyertaan awam draft rancangan tempatan Bandaraya Ipoh 2035 serta melancarkan pelan tindakan dan penjenamaan wilayah pelancongan Greater Ipoh. Kolaborasi di antara pihak swasta dan awam digalakkan dalam usaha memperkasakan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi STIE khususnya bagi membantu individu yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, usaha bersama itu membantu memulihkan ekonomi rakyat dengan mewujudkan peluang bagi membantu peserta dalam menjana pendapatan nerusi kemahiran tertentu.
mesti mengalu-alukan peranan yang berbentuk kolaborasi antara sektor awam dan swasta. Dan ketika ini Yayasan Inovasi Malaysia YIM berkolaborasi dengan HSBC Amanah yang membuat penajaan untuk mengadakan program sebaik inilah yang digelar MobiFix atau My MobiFix yang melatih anak-anak muda, mereka yang mungkin pada pandemik COVID-19 yang lepas PKP tidak dapat bekerja semula tetapi memerlukan bentuk latihan dan kemahiran baru. Beliau berkata demikian pada majlis graduasi pertama program My MobiFix di Ibu Negara. Inisiatif dilaksana menerusi Yayasan Inovasi Malaysia itu menyediakan peserta dengan kemahiran dan pengetahuan keusahawanan serta bidang pembaikan telefon pintar bagi meningkatkan taraf kehidupan. Seorang suspek mati lemas selepas cuba mengelak dicekup dalam serbuan optapis di Kuching, Sarawak. Suspek berusia 37 tahun bertindak terjun ke dalam sungai bersama rakannya di Kampung Tabuan Melayu. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah, suspek bagaimanapun ditemukan lemas sebelum pasukan perubatan tiba di lokasi kejadian. Manakala rakannya selamat dan berjaya diberkas pihak polis. Terdahulu, tular video berdurasi 3 minit memaparkan orang ramai cuba menyelamatkan suspek di pinggir sungai. Pusat Pengutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib melancarkan kempen Year End Zakat YES 2021. Kempen tersebut bermula semalam sehingga 31 Disember dengan tema Berdiri Bersama. Kempen ini merupakan seruan dan galakan kepada para pembayar untuk menyegerakan bayaran zakat mereka bagi menikmati rebat cukai pendapatan taksiran tahun 2021. Pelbagai aktiviti turut dilaksanakan sepanjang kempen itu. Menurut pemangku Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib, Abdul Hakim Amir Osman, kempen ini juga bertujuan untuk mengajak semua khususnya para pembayar untuk bersama menggalas tanggungjawab membantu mereka yang memerlukan. Pembayar yang membuat bayaran zakat sepanjang kempen ini berpeluang memenangi lebih 1,200 hadiah menarik. Para pemenang akan dipilih melalui cabutan secara rawak tertakluk kepada terma dan syarat. Bertepatan dengan tema kempen, PPZ Mawib turut mengadakan beberapa program yang akan melibatkan para pembayar zakat, Mawib dan para asnaf, antaranya program Turun Padang, Bual Bicara Santai, Super Sunday dan banyak lagi. Mahkamah Jenayah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan perintah pengisytiharan yang dimohon Datin Seri Rosmah Mansor agar membatalkan perbicaraan kes rasuahnya. Menurut Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Gopal Seri Ram, Datin Seri Rosmah hanya boleh merayu bagi 3 jenis keputusan oleh Mahkamah Jenayah. Ia terhad kepada pembatalan pertuduhan jenayah atas alasan tidak berasas, membebaskan atau mensabitkan tertuduh yang menghadapi pertuduhan jenayah. Datuk Seri Seri Ram berhujah demikian dalam bantahan awal terhadap rayuan Datin Seri Rosmah. 24 September lalu, Mahkamah Tinggi menolak permohonannya untuk membatalkan perbicaraan rasuah yang dihadapinya dan menggugurkan Datuk Seri Seri Ram daripada menjadi pendakwa utama dalam kes itu. Peguam yang mewakili Datin Seri Rosmah, Datuk Jakcik Singh berkata, isu sama ada Mahkamah Jenayah boleh mendengar perintah pengisytiharan dibangkitkan pendakwa raya buat pertama kali dan Datuk Seri Seri Ram menjawab isu itu boleh dikemukakan pada bila-bila masa. Mahkamah memerintahkan kedua-dua pihak memfailkan penghujahan bertulis memandangkan perkara yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Seri Ram agak penting dan akan memberi implikasi terhadap merit rayuan tertuduh. Perbicaraan bersambung pada 8 Disember depan.
Baik, untuk segmen sukan kita mulakan dengan laporan badminton. Skuad badminton negara akan memulakan kempen kejohanan Indonesia Masters hari ini. Ketua Jurulatih Bergul Lelaki Negara Flandilin Pele meluahkan keyakinan semua pemain berada dalam keadaan yang lebih baik selepas berehat hampir seminggu sejak pulang dari Eropah. Kesemua pemain badminton negara termasuk pemain profesional telah menjalani latihan ringan dan sesi kecergasan sejak tiba di Bali, Indonesia. Saya rasa semua persiapannya okey semua ya, semua player, condition, terus physical, saya rasa boleh ya. Memang kemarin kan Europe memang mereka letih. Yang penting cuman ini saja, kalau physical mungkin tak ini ya, cuman mental saja ya yang letih ya. Nah itu harus kita inikan lagi lah. Pusingan pertama kejohanan Indonesia Masters bakal menyaksikan 9 wakil negara bersaing dalam kategori masing-masing. Skuad kebangsaan yang akan bersaing di kejohanan bola sepak Piala AFF Suzuki di Singapura bulan depan harus memiliki mentaliti juara. Pengurus pasukan Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi menegaskan skuad Harimau Melaya harus memiliki kemampuan menguasai pentas Asia Tenggara jika mahu melangkah lebih jauh, terutamanya ke peringkat Asia. Mentaliti kita sentiasa menekankan mentaliti player kita dan barisan jurulatih kita mesti mampu sekarang ini untuk menaluki ASEAN dan mesti bersaing setiap perlawanan di peringkat ASEAN, mesti kita ada di final lah, barulah kita boleh menunjukkan kita ni dah berada satu step lagi untuk ke ASEAN. Beliau yang juga Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM berkata akan mula memanggil 24 pemain kebangsaan selepas berakhirnya saingan suku akhir Piala Malaysia. Kejohanan Rugby Terengganu Royal 7 2021, pasukan tuan rumah Hanalang Warriors membawa pulang RM10,000 selepas muncul juara sulung kejohanan tersebut. Pasukan berkenaan meraih kemenangan dalam aksi final dengan keputusan 15-14 menewaskan RMP Blues. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail Kuala Nerus itu, pasukan tuan rumah bangkit memperoleh mata berharga menerusi 3 try pada babak kedua. Biarpun diberi saingan sengit oleh RMP Blues, namun Hanalang Warriors berjaya menyerap tekanan dengan baik untuk menambah mata menerusi beberapa try dan conversion. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan dengan keberangkatan Yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail diiringi Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Kejohanan Hoki Piala Tun Abdul Razak hanya di RTM. Saudara, berita pagi Selasa 16 November 2021 berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Ya, pastinya yang sahih di berita RTM. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam hormat. Kita berjumpa lagi.